KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses SPM 2021. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yawm sanata'allam an mada muhimmah fi SPM, yakni bahasa Arab alamat khafdi. Mesti anda tertanya-tanyakan, apakah itu alamat khafdi? Jangan risau, kerana itulah yang akan kita belajar pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita kenal siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom saksikan. Okey, itulah dia Ustaz Muhammad Asri yang akan mengajar kita pada hari ini, dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di hadapan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Bi khair alhamdulillah. Ustaz min ayil madrasah ya Ustaz? Min madrasah Imtiaz bi Besuk Terengganu. Terengganu Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang subjek yang akan kita belajar pada hari ini? Silakan. Okay, terima kasih Da'i Hakim. Saya akan bawa cerita mengenai tajuk Lil Khafdi ini. Ialah satu hari seorang murid berjumpa dengan guru, bertanya soalan mengenai apa dia khafdu. Pada waktu itu murid berada di beranda, guru terus menolak murid ke bawah, jatuh ke bawah. Maka jatuh itu dinamakan makhfud ataupun majrur, yang tolak itu dinamakan jar ataupun khafdu. Okey, menarik yang cerita yang Ustaz bawakan kepada kita, dan macam ada maksud tersirat di sebalik cerita tersebut. Tapi jangan risau, Ustaz akan kongsikan kepada kita tentang topik alamat khafdi. Sebelum tu Ustaz, jom kita buat SOP terlebih dahulu Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, saya pakai dulu Ustaz cecair pembasmi kuman. Kemudian mungkin Ustaz boleh pakai. Okey, Rasul Muhakim. Yang kedua Ustaz, kita kekal jaga penjarakan fizikal, dan paling penting jangan lupa juga Ustaz boleh pandang sana Ustaz. Itu dia, iaitu pakai pelitup muka kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah Ustaz dan penonton di rumah, kita dah dengar pandangan subjek pada hari ini daripada ustaz kita. Sekarang jom kita dengar pula pandangan daripada calon-calon mengenai subjek pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya mempelajari subjek turas bahasa Arab adalah untuk memperkukuhkan pemahaman dalam bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab, dengan mempelajari ilmu nahwu dan surah. Untuk memahami dengan baik ilmu nahwu, saya perlu menguasai alamat i'rab. Maka dengan mempelajari alamat khafad, saya dapat melengkapkan pengetahuan saya dalam ilmu nahwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya untuk mempelajari subjek turas bahasa Arab adalah untuk mendalami ilmu nahwu dan surah, yang merupakan ilmu yang sangat penting dalam bahasa Arab. Untuk memahami ilmu nahwu dengan baik, saya perlulah menguasai elemen i'rab. Maka dengan mempelajari alamat khafad, saya dapat melengkapkan pemahaman saya terhadap ilmu nahwu. Okey, itulah pandangan-pandangan daripada murid-murid kita berkaitan subjek pada hari ini. Baiklah Ustaz, saya difahamkan Ustaz, kita tak berdua Ustaz. Bila berdua pasti ada yang ketiga. Tapi sekarang bukan bertiga Ustaz, berlima bersama dengan kita, iaitu murid-murid dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Assalamualaikum. Okey, jadi itulah adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Besut Terengganu. Baik, mungkin anda boleh kenalkan diri anda dahulu. Bermula dengan adik Azfar. Silakan. Kenalkan nama dan juga cita-cita anda. Okey, silakan adik Azfar. Kenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Mungkin adik Azfar ada masalah teknikal. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azfar Al-Hafiz bin Azman. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah.
Okey, baik. Terima kasih adik Azfar. Ini nak ikut langkah Ustaz ni. Jadi pensyarah, jadi cikgu. Terima kasih Azfar kerana sudi bersama dengan kita semua. Kemudian, mungkin adik Minha boleh kenalkan nama dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Minhah Barakah binti Cik Sahari. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor gigi. Okey, doktor gigi ya. Sebut betul-betul Minha ya. Cita-cita bukan cinta-cinta ya. Baik. Terima kasih adik Minha kita. Seterusnya adik Wan Abdul Azim. Perkenalkan nama anda dan juga cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Abdul Azim bin Syed Mustafa dan cita-cita saya ingin menjadi guru insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih adik Wan Abdul Azim. Ramai nak jadi cikgu ni Ustaz. Seterusnya, kita nak kenal pula dengan adik Naufal Syakirin. Perkenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Naufal Syakirin bin Saifullah. Hiwayati an akuna tabiban fil mustaqbal. Okey, baik. Terima kasih adik Naufal Syakirin. Naufal, awak serumah dengan Azfar ke? Serumah dengan Abdul Azim ke? Nampak sofa sama lah warna hitam. Bukan Tak sama Bukan. Okey, baik. Terima kasih adik Naufal. Seterusnya adik Amma Haziq. Perkenalkan nama anda dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ammar Haziq bin Muhammad Hanif Al-Qurni dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Okey, baik. Oh, manislah senyuman awak, adik Amma Haziq kan. Baik, seterusnya yang terakhir adik Afifah Ismahani. Kenalkan nama anda dan juga cita-cita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Afifah Ismahani binti Tamin. Saya nak jadi doktor forensik insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih adik Afifah Ismahani. Jadi inilah 6 murid-murid yang akan bersama dengan kita di Google Meet. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Jadi, kita tak sabar Ustaz nak belajar topik pada hari ini iaitu alamat khafdi. Ramai tertanya ni, apa khafdi sebenarnya? Jangan risau, Ustaz akan rungkaikan selepas ini. Tapi kita nak berehat seketika. Pastinya kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi.
TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita semua ketahui bahawa turas bahasa Arab ataupun lebih dikenali sebagai bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa syurga. Jadi, tujuan saya mempelajari turas bahasa Arab adalah untuk memantapkan lagi ilmu nahwu dan sharaf. Walaupun banyak cabaran yang terpaksa saya tempuhi, namun tidak mengapa. Kerana dengan mempelajari turas bahasa Arab, saya yakin masa depan saya akan lebih terjamin. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Asri Ibrahim dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, juga adik-adik dari Sekolah Menengah Imtiaz YT Besut Terengganu. Baiklah Ustaz, saya tertarik dengan kata-kata adik kita tadi Ustaz. Seronok siapa yang belajar bahasa Arab sebab kita belajar bahasa syurga Ustaz, bahasa Al-Quran. Dan hari ini kita nak bincangkan tentang turas bahasa Arab. Apakah matlamat sebenarnya Ustaz? Kita nak belajar subjek kita pada hari ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu alhamdulillah ila abghi bihi badala Allah yuballighu min duwanihi amala. Summa salatu ala khairil wara wa ala sadatina alihi wa sahbihi fadula. Oh, Ustaz, saya bila dengar Ustaz buat gitu Ustaz, saya tiba-tiba bergerak badan Ustaz. جزيل شكري لداعي حكيم ما شاء الله ترأسه في هذه الحلقة الجديدة ما شاء الله وإياكم. وقبل أن نتجول طويلا أريد أن أوضح الغاية التراث بحث عرب. كما تعلمون أن قسم التطوير المناهج تحت الوزارة التربية الماليزية يريدون أن الطلاب يتمكنون في كلام في التحدث والمحادثة باللغة العربية فصحى، وكذلك وهم يريدون من الطلاب أيضا ماذا؟ ألا وهو تمكين أو إمكان الطلاب قراءة الكتب التراثية قراءة صحيحة ثم يفهمون فهما صحيحا وهكذا إلى آخره. ثم نذهب إلى موضوعنا ماذا؟ باب علامات الخفض. Okey, mana Ustaz? Hari ini kita akan fokuskan kepada topik khafdi Ustaz نعم. Okey, baik Ustaz. Silakan. Okey. قال الإمام الشافعي في هذا من تبحر في النحو اهتدى إلى كل علوم. تبحر يعني تعمق، توسع، انبسط، ittasa'a. Sesiapa yang mendalami ilmu nahwu pasti dia mendapat petunjuk ke arah semua ilmu lain, iaitulah ihtada, yakni wasala, arafa, irtadshada wa hakadha. Thumma nazhab ila al-ahdaf. Maza? Qira'atu matni babi ma'rifati alamatil qafdi qira'atan sahihatan. هذه الأهداف. ثانيا توضيح ماذا؟ علامة الخفض للإعراب، ثم إعراب الكلمات المخفوضة في الجمل إعرابا تاما. هذه الأهداف الثلاث. Makna kata Ustaz, siapa yang fokus kepada kita punya kelas hari ini akan dapat 3 perkara ini. 3 perkara. Okey, baik Ustaz. Jadi kena fokus ya adik-adik di rumah maupun murid-murid di Google Meet, jangan main-main, fokus kepada apa yang nak Ustaz kongsikan kepada kita. Silakan Ustaz. Okey. سنواصل. أولا متن باب علامات القبض. وقبل أن نشرح هذا أريد من قبل الطلاب واحد منكم أن يقرأ هذا المتن. تفضلوا. Okey, siapa yang nak baca petikan di slide? Man turid? Tafadhal. Mungkin Naufal? Tafadhal ya Naufal. Boleh. Okey, silakan Naufal. تفضل. قال المصنف وللخفض 3 علامات الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم.
Masya Ustaz. Allah. Ahsantun. Qira'atan sahihatan. Betul Ustaz. Masya Naufal ni Allah. Ustaz, kalau orang tak tengok muka, orang ingat orang Mesir Ustaz. Masya Allah. Wa Kan? iyyakum. Masya Allah. Wa'iyyakum. Terima kasih Naufal. Baik Ustaz. Okey. Turas merupakan satu ilmu warisan daripada ulama silam, memerlukan kepada kepahaman yang tajam mengenai ibarat-ibarat kitab. Juga kita boleh meniru gaya-gaya yang ditulis oleh ulama silam segi suatu ayat dan seumpamanya. Baik, kita tengok yang pertama. Awalan walil khafdi, dan bagi khafa itu, bagi bawah itu, bagi lil khafdi di sini ada yang kenapa tak sebut lil jarri? Kita dengar biasanya lil jarri. Kenapa di sini menggunakan istilah khafdi? Kenapa Ustaz? Kenapa? Baik. Wal ijabah fi zalika lil khafdi, ini merupakan ulama Kufah. Pendapat ulama Kufah mengatakan mentakbirkan dengan guna khafdi. Adapun ulama Basrah menggunakan lil jarri. Jadi dua-dua tu bolehlah. Kalau Kufah menggunakan lil khafdi, Basrah menggunakan lil jarri. Bagi khafa itu 3 tanda. Pertamanya kasrah, keduanya ya, ketiganya fathah. Dan adapun kasrah itu, maka tanda bagi khafa pada 3 tempat. Pertamanya isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim. Baik. Untuk turas, dia terletak kepada memahami ibarat dan terjemahan klasik juga diambil kira. Contoh terjemah yang klasik ataupun tradisional, ulama yang menggunakan terjemahan tersebut. Contoh, fa'ammal kasratu, ini contoh terjemahan klasik. Maka adapun bermula kasrah itu. Kenapa maka? Fa. Kenapa adapun? Amma. Al-kasratu kenapa bermula? Kerana dia mubtada. Fatakunu, maka. Fa, maka. Takunu adalah ia kasrah. Itu kelebihan turas. Dia mencukirkan dhamir-dhamir yang betul, yang mustatir. Dia akan lebih detail Ustaz. Lebih detail. Itu kepentingan turas, memahami kitab-kitab besar, fiqh, tauhid dan seumpamanya. Fatakunu, maka adalah ia kasrah. Alamatan, menjadi tanda bagi siapa? Lil khafdi, bagi khafa. Itu terjemahan secara klasik yang tradisional, merupakan satu terjemahan yang baik, menjaga kawaidnya dengan maknanya, dengan sarafnya, supaya kita dapat menterjemah dengan betul, tepat. Betul. Dan yang kedua, musannif menggunakan kerangka di sini lil khafdi. Contohnya da'i hakim boleh guna walida'il hakimi salasu zaujatin. Salasu zaujatin. Jadi kita 3 isteri Ustaz. Contohlah. Contoh Ustaz. Da'i hakim, sorry. Baru nak aminkan Ustaz. Ataupun salasu sayaratin. 3 kereta. Jadi kita guna kerangka ini sebagai tempat untuk kita bercakap ataupun menulis. Jadi walida'il hakimi salasu sayaratin abyadu ahmaru aswadu. Okey. Mengikut kerangka yang ada, kita meniru ayat yang sedia ada. Okey. Boleh terus? Boleh Ustaz. Okey. Murid-murid kita Ustaz dengar 3 isteri gelak dia orang Ustaz. Kemain korang Okey. Baik Ustaz, silakan. Okey. Kita tengok khafa ada 3 tanda. Walil khafdi di sini sudut i'rabnya khabar muqaddam, salasu mubtada muakhar, dan mudhaf alamatin mudhafun ilaih, dan al-kasratu menjadi badal kepada salasu, waliya ma'tuf wal fathah ma'tuf. Itulah i'rabnya. Fa amma ini merupakan tafsilan. Ada tafsir wa syartin. Fa ammal kasratu. Artinya kita buat ayat yang sambung tadi, fa amma da'il hakimu fatakunu fayakunu. Tukar tu je. Jadi fa ammal kasru tukar, fa amma hakimu fataku tukar fayakunu. Tukar kata dengan ya je lah. Tangan ya. Sebab kita nak gunakan kerangka yang sedia ada untuk membina ayat baru. Alamatan, tanda bagi khafdi fi salasati mawadi'ah. 3 tempat. Mawadi'ah mamnu' mina saraf.
Tak boleh baca mawadi'i kerana sirah muntahal jumu'. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakit wazid aujmatan fal wasfu qad kamula. Itu dia. Itu matan dia Ustaz. Matan dia. Saya rasa saya kena hafal lah Ustaz. Kenapa tu? Seronok tu bila dengar kan. Itu maknanya syair bagi mamnu' minas saraf. Okey, itu syair bukan dangdut bukan, dia untuk memudahkan ingatan kita sebagai menghafal itu dia. Baik Ustaz, Thumma fi lismil mufradi, pada 3 tempat. Apa 3 tempat itu? Pertama, fi lismil mufradi menjadi i'rabnya badal. Badal kepada salasa. Badal ba' minal kulli. Wa jam'i taksir ma'tuf al-munsarifi. Apa munsarifi? Mufrad munsarif. Munsarif artinya at-tanwin. Zaidun, zaidan, zaidin. Al-murad maksud bil munsarif huna maza? Tanwin. Wa jam'i taksir ril munsarifi wa kazalika tanwin. Wa akhiran wa jam'i al-muannasi as-salim. Hindatin, muslimatin, wahakaza. Okey Ustaz, ma alamatil khafdi ya Ustaz? Alamatul khafdi al-kasrah. Al-kasrah. Okey. Okey, as-soal wajh ila Naufal, boleh ke Naufal? Ya, mungkin. Naufal, ma hiya alamatu asliyatu lil khafdi? Tafaddal. Al-kasrah. Ijabah sahihah. Masya-Allah wa iyyakum. Ijabatuka ijabatan sahihatan. Masya-Allah. Okey Ustaz, kita dah dengar daripada Ustaz tadi tentang apa matan bab alamatil khafdi ini. Jadi banyak lagi yang kita nak dengar daripada Ustaz, alamat dia, maudhu' dia, kasrah, tanwin dan sebagainya Ustaz. Tetapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Kita bagi Ustaz minum air dahulu. Pastinya jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu bapa kepada anak yang mengikuti program Turas Bahasa Arab ini merasakan bahawa program ini adalah sangat bermanfaat, khususnya bagi anak kami yang mengikuti program Syahadah Ulia. Kerana saya rasa ilmu Turas Bahasa Arab ini pelajar boleh menguasai ilmu saraf dan juga ilmu nahwu yang sangat penting dalam memahami konteks pengajian Islam itu sendiri. Jadi kami rasa subjek Turas Bahasa Arab ini perlu diperkukuhkan di kalangan pelajar, khususnya yang belajar dalam bidang Syahadah Ulia.
Okey, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Asfi Ibrahim, iaitu guru akademik Sekolah Menengah Imtiaz YT Besut Terengganu, juga adik-adik murid-murid dari Sekolah Menengah Imtiaz YT Besut Terengganu. Baiklah, apa pun yang ingin kita lakukan pada hari ini, jangan lupa untuk amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Kalau boleh pakainya elok sikit lah. Ini tidak, bila tarik ke mulut nampak hidung, tarik ke hidung nampak mulut kan. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal paling kurang 1 meter. Jangan bantai 1 kilometer pula. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk pakai cecair pembasmi kuman, kerana saya difahamkan hari ini kes sebanyak 15,573 kes. Masih lagi tinggi dan kita masih lagi belum menang menentang COVID-19. Jadi kepada anda, kalau tiada apa-apa urusan, teruskan duduk di rumah dan jangan ke mana-mana. Baiklah Ustaz, tadi kita ada sebut tentang alamat khafdi ni. Kasrahnya, ianya, fathahnya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan lebih terperinci apakah tanda-tanda tersebut. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Berikutnya at-tali lil khafdi itu 3 tanda, al-kasrah, wal ya, wal fathah. Apakah contoh-contoh yang berkaitan dengan kasrah? Pertama, al-ismul mufradu berlaku kepada isim mufrad. Jam'u taksir berlaku pada jamak taksir. Ketiga, berlaku kepada jamak muannas salim. Kita minta kepada seorang pelajar bagi contoh apakah contoh jamak taksir yang kasrah. Okey, kita baik minta Ustaz. seorang. Saya tengok Ustaz Afifah macam nak jawab lah Ustaz. Okey, go. Silakan Afifah. Bil ijabah. Ar-rijalu. Ar-rijalu Ustaz. Okey. Betul ke Ustaz? Betul. Bagi orang lain pula. Okey, orang lain pula. Siapa yang nak jawab? Saya Ustaz. Okey, silakan Azfar. Saya datangkan contoh dari surah An-Nisa. Okey, terus. Ayat Masya-Allah. 32 muka surat 83. Allahu akbar. Masya-Allah. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Allahu akbar. Ustaz, saya difahamkan murid-murid kita ni hafal Quran ya Ustaz? Ya, betul. Jadi dia ahli sains, ahli turas, sains boleh, Quran boleh. Semua boleh. Serba boleh Ustaz. Masya-Allah. Dengan hafal Quran dia, dengan surah dia, dengan ayatnya, masya-Allah. Okey, kita tahniah. Ali Asfar, jazakumullah ala hadhihi ijabah sahihah lirrijali. Betul Ustaz. Man yurid an ya'riba hadza? Siapa nak i'rab? Lirrijali. Man turid? Tafadhal. Mungkin minha mumkin. Lirrijali. Okey, cuba. Okey, silakan. Lirrijali. Naam. Ismun majrurun. Naam. Billami wa alamatu khafdihi al-kasratu zahirah ala akhirih li'annahu jam'u taksiri. Masya-Allah. Hal sahih ya Ustaz? Ijabatuhu ijabatan sahihatan. Tamam. Ya, masya-Allah. Contoh yang kedua, kita minta kepada Naufal, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Okey, tafadhal ya Naufal. Boleh Ustaz? Okey, cuba. Saya nak datangkan dari Quran juga. Quran juga. Masya-Allah. Masing-masing lawan ni Ustaz. Lawan. Bagus. Silakan. Daripada surah Nur ayat yang ke-31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim. Masya-Allah, masya-Allah. Lil mu'minati. Lil mu'minati. mu'minati. Baris bawah. Baris bawah. Okey. Siapa yang i'rab yurid an ya'riba hadza? Man turid? Lil mu'minati. Minha mungkin? Okey, tafadhal. Tafadhal. Naufal ni banyak dapat makan lebih ni. Allah, masya-Allah. Isim majrur. Naam. Isim ba'da majrur. Naam. Bilam. Naam. Majrurun wa alamatu khafdihi al-kasratu az-zahirah ala akhirih li'annahu jam'ul muannas salim. Masya-Allah, masya-Allah. Mana kehebatan dia orang di samping menghafal matan, menghafal Al-Quran, ingat nombor ayat, ingat juzuk, masya-Allah. Bukan senang Ustaz. Bukan senang, payah tu. Jadi itulah kelebihan imtihan besok ni. Ya, betul. Tahniah. Baik. Berikutnya, yang kedua, al-ya. Okey. Berlaku kepada 3 tempat, iaitu jam'ul muzakkar as-salimu, al-asma'ul khamsatu, al-musanna. Baik, kita minta natlu minkum. Okey. Tiba datangkan contoh asma'ul khamsah.
Okey, man turid? Contoh isim lima. Okey. Ana, silakan Ana. Okey, cuba. Okey, silakan. Saya akan datangkan daripada ayat Quran juga. Allah, Masya Allah. Daripada surah Yusuf. Oh, Yusuf. Ayat ke-81. Okey. Untuk contoh Asma'ul Khamsah. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna bima alimna. Masya Allah. Sahih ya Ustaz? Ijabatuhu ijabatan sahihatan. Yusuf. Surah Yusuf. Allahu Akbar. Asma'ul Khamsah irji'u ila abikum. Abikum. Man yurid an ya'riba hadha? Abikum? Ana. Tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhal bil ijabah. Kalimah abikum ismun majrur wa alamatu khafdihi al-ya' li'annahu min asma'il khamsah. Masya Allah. Ala tul. Masya Allah. Betul Ustaz? Fauran ijabah mubasyaratan. Ijabatuhu ijabatan sahihatan. Okay, terus. Boleh Ustaz, Okay, silakan. terus. Yang berikutnya, yang ketiga, musanna. Cuba bawa contoh daripada pelajar, contoh musanna. Okey, fadhal. Tafadhal. Ana Ustaz. Okey, Afifah, silakan. Tafadhali. Surah Al-Kahfi ayat 60. Masya Allah. Saya dah mula dengki lah Ustaz. Hatta ablugha majma'al bahraini. Kalimah al-bahraini. Masya Allah, Masya Allah. Okey Ustaz. Al-Kahfi. Al-Kahfi Ustaz. Situn, ayat situn. Masya Allah. Hatta ablugha majma'a bahraini. Musanna. Ada tawafu ijabah bil Quran. Bahraini musanna. Mauqi'ul i'rab mudhafun ilaih. Okey, siapa yang boleh i'rab? Okey. Bahraini, cuba. Afifah Saya mungkin? i'rab Okey, terus. masya-Allah. Okey, tafadhal Hebat-hebat ijabah. ni. Masya-Allah. Mudhafun ilaih. Naam. Makhfud. Naam. Wa alamatu khafdihi. Naam. Al-ya li'annahu musanna. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Saya rasa saya kena ambil Quran lah Ustaz. Masya Orang tak Allah. ambil Quran sebab dalam kepala. Saya rasa saya kena ambil Quran lah. Masya Okey? Allah. Baik, terima kasih adik-adik. Terbaik. Betul ke Ustaz? Masya Allah, ijabah. Kullu sahih. Kullu sahih Ustaz. Masya Allah. Tamam. Tamam. Mia-mia. Semua Ustaz. Masya Allah. Okey, terus. Boleh Ustaz, silakan. Okay, yang ketiga, tanda bagi khafa al-fathatu. Yang ni da'i hakim, pelik ni hakim. Kenapa fathah? Marilah apa pun, ribut kau tak bergerak, tetap bagi atas. Arah jar ke, zarah ke, dia tidak berubah. Orang Terengganu kata Ustaz, tak gogek. Tak gogek. Sikit habuk. Tak gogek ni. Kenapa ni? Kenapa ni? Sepatutnya khafa dengan kasrah, tapi dia dengan baris atas. Dan juga fathah ni, kenapa fathah? Kerana bila kita nak sebut huruf baris atas kena buka mulut. Fathah. Ba, ta, ja. Betul? Tutup boleh tak? Cuba adik-adik di rumah dan juga di Google Meet buat. Ba, ta. Betul Ustaz? Dia terbuka Ustaz? Fathah maknanya buka. Betul? Betul? Itulah makna fathah itu. Kena buka mulut. Okey. Apakah yang berlaku pada fathah? Pada siapa? Iaitu pada al-ismul lazi la yansarifu. Isim yang tidak boleh tanwin. Yansarifu bermakna la yunawwanu. Tidak boleh baris dua. Okay. Contohnya Ustaz? Baik. Kita minta contoh daripada pelajar. Okey. Siapa yang nak bagi contoh? Contoh. Okey, silakan. Dari surah An-Nisa Masya ayat Allah, 1 dan Masya 3. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa awhayna ila Ibrahim. Allahu akbar. Wa auhayna ila Ibrahim. Ibrahim. Kenapa tak Ibrahimi? Sedangkan ada ilah. Betul, sepatutnya bawah kan Ustaz? Bawah sepatutnya. Inilah tajuk kita ditegah baca baris bawah kerana dia Ibrahim itu isim alam dan ajam, bukan Arab. Dua sebab ilah dia. Pertamanya ajam, kan dia isim alam. Jadi baca dengan Ibrahim. Lagi contoh yang lain? Okey, contoh lain siapa yang nak berikan? Tafadhal. Saya Ustaz. Okey, silakan. Tafadhal. Min mahariba. Daripada surah Saba. Allahu akbar. Min mahariba. Surah Saba.
Betul Ustaz? Betul, surah Sabah, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila. Ya'maluna, bekerjalah golongan jin itu lahu baginya, bagi Nabi Sulaiman, ma yasha'u, apa nak ia kendaki. Apa dia? Min mahariba, daripada membina bangunan-bangunan dan juga membina patung-patung. Jadi kalimah mahariba ditegah baca baris bawah. Kenapa? Okey. Mungkin Ustaz, saya nak dengar lah Ustaz Wan Abdul Azim. Okey. Sebab dia macam malu-malu lah Ustaz. Okey, cuba. Nak dengar juga suara kan, suara Wan Abdul Azim. Silakan Wan. Tafadhal bil ijabah. Mungkin Wan ada masalah teknikal Ustaz. Jadi siapa yang nak bantu sahabat kita Wan? Silakan. Min mahariba. Siapa boleh? Tafadhal bil ijabah. Azfar mungkin? Silakan. Azfar. Saya i'rab perkataan mahariba. Okey. Ismun majrurun wa alamatu khafdihi al-fathatu li'annahu ismul ladzi la yansarif. Sahih ya Ustaz? Sahih, ijabah sahihah. Jadi al-mahariba majrurun wa alamatu jarhi al-fathah niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu' mina sarfi wa illatuhu maza sighah muntahal jumu' mafa'ila masajida masabiha wa hakaz. Maknanya Ustaz, apa pun yang terjadi dia tetap akan baris atas. Okey, baik Ustaz, faham Ustaz. Okey. Thumma Ustaz. Okey, terus inilah tempat-tempat secara detailnya, tempat-tempat kasrah, mawadi'ul kasrati, berlaku pada isim mufrad yang munsharif, kedua pada jamak taksir munsharif, ketiga pada jamak muannas salim. Tadi dah sebut contoh-contoh yang mana isim mufrad, kita kata zahabtu ila Zaidin, ila Zaidin, ila Bakrin, ila Muhammadin. Maknanya isim mufrad munsharif, ada tanwin. Yang kedua jamak taksir, dah sebut tadi ayat Quran, contoh zahabtu ila rijali, ila rijali. Ketiga jamak muannasah salim, zahabtu ila muslimatin, ila muslimatin. Jadi ketiga-tiga ini tempat kasrah, isim mufrad, jamak taksir dan juga jamak muannas salim. Okey, baik Ustaz. Okey, terus Thumma Ustaz. Boleh Ustaz? Okay, silakan. Terus tempat yang pertama pendetailan nuhallil lil kasrati, pertama alismul mufradu, isim mufrad. Ma ta'rifu, apakah ta'rif, definisi isim mufrad? Ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Bukan dua, bukan tiga, bukan payung pada keduanya, dan bukan di kalangan isim lima. Maka dia mufrad. Baik, contoh. Contoh Zaidin ila tilmizin ila aliyin ila khalidin ila bakrin. Semua ini majrur bikasrah sebab isim mufrad. Okey, terus. Baik Ustaz. Jadi makna kata Ustaz, banyak lagi yang kita nak dengar daripada Ustaz, dan lain lagi seterusnya lepas ni. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz, boleh? Boleh. Okey, kembali lepas ni pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob?
Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Alawiyah binti Abu Bakar, ibu kepada salah seorang pelajar syahadah mulia iaitu Sumayyah Mardiyah binti Syafiq Azizi. Sesungguhnya saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih anak saya untuk menyertai program syahadah mulia Ulul Albab. Saya amat berbangga dan bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala kerana dapat memberi anak saya mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu saraf bagi mendalami bahasa Arab. Akhirnya itulah harapan dan tujuan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Asri Ibrahim, iaitu guru akademik Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu, juga murid-murid dari Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu. Baiklah Ustaz, tadi kita ada cerita tentang isim 5. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita pula tentang tanda-tanda majrur bagi isim 5 Ustaz. Silakan. Okey, syukran Da'i Hakim. Qala musannifu, kita minta kepada seorang pelajar boleh Ustaz. baca matan seorang pelajar. Ayu minkum man turid, tafaddal. Azfa mungkin, tafadhal bil qiraah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, na'am, wa nafa'ana bi'ulumi wa 'ulumikum fid dharain amin. Qala walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع مؤنث السالم. Laju dan lancar Ustaz. Okey, masya-Allah. Tapi adakah betul Ustaz? Betul Betul. Terbaik Ustaz. Masya-Allah. Terbaik Azfar. Okey, kita terus kepada berikutnya isim 5 tadi. Okey. Wa ammal ya'u, dan adapun ya itu fatakun, maka adalah ia itu tanda bagi majrur khafa 3 tempat. 3 tempat. Okey. Pertama pada isim 5, pada musanna dan pada jamak. Baik. Tengok struktur ayat dulu untuk membina insya ataupun muhadasah. Musannif memulakan wa amma. Kita boleh juga mereka ayat lain, wa amma da'i hakimu fayakunu jamilan fayakunu mujtahidan. Yang kita punya wa amal ya'u kita tukar. Kerangka kita kekal, tukar kalimah yang lain. Wa amma kekal, al-ya' tukar. Wa amal ya'u wa amma apa dia? Da'il hakimu fayakunu jamilan. Masya-Allah. Jamilan maknanya handsome Ustaz. Cantik. Masya-Allah. Ustaz kalau sebut handsome Ustaz selalu sikit Ustaz, terasa saya. Masya-Allah. Tu dia. Okey, baik Ustaz. Okey. Jadi wa amma mesti ada fa. Jawab pada amma. Fa ammal yati ma fala taqhar. Oh, itu surah Ad-Duha Ustaz. Masya-Allah. Jadi amma ada jawab dia fa. Baik. 3 tempat. Pertamanya asmaul khamsatu, isim 5. Contoh dia dalam Alfiyah Ibn Malik, abun akhun hamun kaza kawahan wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu
wa fi abin wa tayliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya kaja akhu abi kazatila. Akhu waw, akhi ya za alif. Itulah isim lima. Majrur bil ya. Tadi contoh irji'u ila abikum bil ya. At-tasniyah yang tadi majma'ah bahraini. Al-jam'u kullil mu'minina. Kullil mu'minina. Siapa tahu surah mana? Tebut. Okay. Kullil mu'minina. Surah Nur Ustaz. Surah Nur. Allah. Ayat 30. Juzuk 18. Allah Tuhan ya Oh Rabb. ya Allah. Ayat ingat, nombor ingat. Best. Dah macam pertandingan Allahu Al-Quran Akbar. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz. Okey, berikutnya tempat yang pertama bagi ya isi lima. Ini secara detail. Wahia alfazul mahsurah. Kalimah-kalimah yang dihimpunkan. Pertamanya abika dengan ya, akhika dengan ya, hamika dengan ya, fika dengan ya, zimalin juga dengan ya. Oh, fika Ustaz bukan fira Ustaz bukan. Fika ingat fira tadi. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi contoh-contoh ini isi lima yang majrur dengan apa dia? Dengan ya, abi, akhi, hami, fi, zi. Dengan apa dia? Dengan huruf ya. Ya, masya-Allah. Okey, terus. Seterusnya. Ini contoh ayat. Contoh bagi isi lima, salim ala abika sabaha kulli yaumin. Kita nurid an na'riba kalimata abika. Maza i'rabuh? Tafadhal. I'rabuhu, tafadhal. Kita suruh inilah Wan Hamzah lah Ustaz. Okey. Dah lama tak dengar suara dia. Tafadhal bil i'rab. Man abika. Okey, silakan Wan Abdul Azim. Tafadhal. Wan Abdul Azim, silakan. Isim ba'da huruful jar makhfud wa alamatu khafdihi al-ya li'annahu min al-asma'il al-khamsah. Masya-Allah. Tamam. Masya-Allah. Ijabatuhu ijabatan sahihatan. Terbaik. Adik Wan Abdul Azim. Silakan. Okey, yang kedua, la tarfa sautaka ala sauti akhika al-akbari. Manil ladhi yurid an ya'riba kalimata akhika? Tafadhal. Ana Ustaz. Okey, tafadhal. Silakan. Kalimah akhika mudhafun ilaih makhfud wa alamatu khafdihi al-ya li'annahu min asma'il khamsah. Masya-Allah. Hal sahih ya Ustaz? Sahih jiddan. Jiddan, mabruk. Masya-Allah. Terus, okey. Silakan. Tempat yang kedua bagi ya at-tasniyatu. At-tasniyatu itu masdar daripada sanna. Itlaqul masdari wa iradati ismul maf'ul. Maza? At-tasniyatu bermakna musanna. Ma ta'rifuhu kullu ismin dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih. Contoh, setiap isim yang menunjuk di atas dua laki-laki atau dua perempuan dengan menambah di akhirnya. Contoh, muslimaini. Baik, Da'i Hakim. Ya, saya Ustaz. Macam mana nak beza ni? Musanna ke jamak? Nak beza macam mana tu? Betul Ustaz, sebab nampak saya pun dari sudut perkataan sama Ustaz. Sama. Ke sebab nak beza Ustaz dengan baris Ustaz? Betul ke? Betul. Dengan baris Ustaz Betul, Masya-Allah. Mana kata saya fokus Ustaz dalam kelas ni? Murid yang baik, Masya-Allah. Ini bukti saya fokus Ustaz murid DQ, Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Okey, beza muslimina ke muslimah ini beza baris. Bila musanna sebelum ya fathah. Selepas ya kasrah. Jika jamak muslimina sebelum ya kasrah. Selepas ya fathah. Itu beza antara musanna dan jamak. Muslimah ini, Muhammadaini, wa aidan maza? Fatimataini, wa aidan madrasataini, wa aidan darajataini. Okey, baik Ustaz. Kita pun sudah berada di penghujung
program pada hari ini Ustaz. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Asri Ibrahim yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Juga adik-adik dari Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu, babai sikit dekat penonton di rumah adik-adik. Buat sikit macam ni. Minta duit. Okey? Okey, terima kasih kepada semua adik-adik di Google Meet, juga penonton di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bapak Ustaz sini.